dari rumah mayat. Ayahku bekerja sebagai petugas hospital selama 40 tahun. Dalam bertahun-tahun bekerja, ayah pernah ditempatkan di unit kecemasan dan pernah juga menjadi tenaga pengajar di sekolah latihan kesihatan. Ini adalah thread. So I assume dia ada beberapa cerita lah kot. Okay. 10 tahun terakhir sebelum bersara, ayah mohon untuk ditugaskan ke dalam unit postmortem. Postmortem maksudnya bedah mayat, bedah siasat. Bila cakap pasal postmortem ni, sudah tentulah melibatkan orang yang dah mati. Masa ni aku baru habis SPM dan tugas baru ayah membawa kami sekeluarga ke sebuah hospital besar di pantai barat semenanjung Malaysia. Aku masih ingat hari pertama ayah bekerja dengan rumah mayat. Bau mayat punyalah kuat sampai arwah mak tak bagi ayah masuk rumah. Kena mandi air limau nipis ke air lemon, apatah baru hilang bau tu. Itu pun baju seluar semua kena bakar. Takut ada badi mayat. Anyway, 2 tahun pertama buat postmortem work, tak pernah encounter sebarang kejadian pelik dan menyeramkan, walaupun tengah malam buta dan sebagainya. Tak pernah sama sekali. Tapi pengalaman pelik terjadi bila masuk tahun ke-3. Ada satu hari ayah ditugaskan ke highway kerana ada kemalangan melibatkan sekumpulan mak rempit. Masa tu pukul 1 pagi lebih. Jalan raya penuh dengan serpihan motosikal, darah dan anggota-anggota badan yang dah lunyai. Berpuluh tahun kerja hospital, setakat tengok perut terburai, otak pecah, tu perkara biasa buat ayah. Pagi itu ayah ingat buat kerja macam biasalah. Kutip body parts atas jalan untuk buat postmortem dan siapkan untuk hantar ke waris. Kumpulan yang bertugas menguruskan kes kemalangan digemparkan dengan penemuan seorang mak rempit yang masih hidup. Bunyi macam tak ada apa kan? But the thing is, mak rempit tu badan dah tinggal separuh dengan isi perut terburai atas jalan raya. Kata ayah, mak rempit tu orang Melayu dalam usia sekitar pertengahan 20-an. Bila dah tengok keadaan macam tu, orang fahamlah mamak tu tunggu masa je. Jadi petugas bisik ke telinga, ajar mengucap. Tak tahulah nak kata kelakar ke kesian ke, bila ajar mengucap, mamat yang dah nyawa-nyawa ikan tu minta rokok. Cerita kelakar ke apa? Rokok, katanya dengan suara tergetar-getar. Siap buat isyarat rokok pakai jari lagi. Semua berpandangan antara satu sama lain. Rokok masih diucapkan. Bila orang cakap dah tak ada masa, bawa-bawa mengucap, korang tahu apa mamat nak mampus tu cakap? So dia mencarut lah. Dia tulis ni mencarut lah kan. Toh lah, aku nak rokok. Nak kata bukan Islam, IC jelas tunjuk nama si Polan bin si Polan. Jadi sebagai menghormati permintaan terakhir, dinyalakanlah rokok letak kat bibir. Masa sedut rokok tu, isi-isi yang terdedah tu semua bergerak-gerak. Bila dihembus, ini ayah tak boleh lupa lah. Paru-paru mamat tu meluncur keluar dari bukaan kat bawah tu dan mengelongsor ke tengah jalan. Semua lompat-lompat takut terpijak. Mak rempit tu mati lepas dapat sepam rokok tanpa sempat mengucap. Mungkin dia gembira mati macam tu. Ayat dia. Melihat kejadian paru-paru sliding tu buatkan ayah berhenti hisap rokok cold turkey. Kerja ayah bukan bermakna deal dengan mayat je. Ayah juga kena naik court bagi statement tentang postmortem. Biasanya melibatkan kes jenayah lah. Salah satu kes, ayah kena bagi court statement pasal seorang perompak yang mati kena tembak dengan polis. Disebabkan trial tu pagi, so tengah malam sebelum tu ayah dengan seorang pembantu buat postmortem mayat penjenayah tersebut. Mungkin ada yang familiar dengan term rigor mortis, di mana anggota badan mayat mengejang lepas beberapa jam. First timer boleh tersalah anggap mayat bangun jadi zombie. Well, malam tu masa tengah potong sana potong sini, tiba-tiba tangan mayat tu pegang pergelangan tangan asisten ayah. Bukan ayah dia lah, asisten. Punyalah kuat, mayat tu genggam sampai menjerit membantu ayah. Ayah cuba tolong leraikan genggaman tu tapi tak boleh. Macam dah lock. Cuba cungkil pun tak boleh juga. Nak tak nak terpaksa potong jari jemari. Jari pertama potong ialah ibu jari. Ayah potong dengan penuh teliti pakai surgical blade yang super tajam tu. Tiba-tiba ayah terjerit melompat. Rupanya mata mayat tu dah terbuka, siap toleh kepala lihat ayah lagi. Pembantu ayah nak menangis dah. Ayah suruh bertenang padahal lutut dah goyang.
Rigor mortis ni ikut kefahaman ayah, mayat just stiff je. Tapi kenapa pula bila ayah pusing bilik mayat tu, mata kepala mayat tu ikut sekali? Ini bukan rigor mortis ni. Ayah laungkan azan berselang Al-Fatihah 3 kali. Pembantu ayah tu orang India, so dia pun adalah baca-baca juga. Tiba-tiba kepala mayat terangkat-angkat. Sudah. Pembantu ayah dah meraung. Ayah cepat-cepat tolong pembantunya. Sentap punya sentap, barulah lepas tangan. Apa lagi berlarilah 2 orang tu keluar bilik mayat. Masa tu ayah suspek ni mesti orang tu ambil dadah or something, yang buat jantung berdegup dengan kadar amat perlahan. Sebab pernah ada kes tadi dekat overseas, mak rempit kena tanam hidup-hidup sebab ingatkan overdose, tapi rupanya hidup lagi sebab dadah tu. Mereka kembali ke rumah mayat dengan beberapa orang doktor dan pembantu, kata ayah. Masa masuk semula dalam ruang bedah, mayat tu dah tak ada dalam atas tempat bedah tu. Panik semua orang. Bila berpusing, baru nampak sekujur tubuh terbaring betul-betul sebelah tempat dia baring tadi. Bila periksa blood content, tak ada sebarang trace dadah pun dikesan. Oleh kerana masa tu tak ada lagi AV recording. Report berdasarkan verbal account, orang tak pandang sangat lah. Mayat tu kemudiannya disahkan betul-betul dah mati sebelum bedah lagi. Ayah lega. Mana taknya kalau misdiagnose orang hidup sebagai mati, siap buat postmortem lagi, boleh kena jail. Ayah pernah ditugaskan untuk menguruskan kes hukum gantung. Kerja ayah senang je, jadi second confirmer. Lepas doktor mengatakan ya, orang ni dah mati, sudah tentulah sebelum dia memutuskan perkara tersebut kena periksa dulu. Untuk hukuman gantung, ayah tak terlibat sama sebelum hukuman dijalankan. Maknanya dia tak tengoklah orang tu di saat-saat sebelum kematiannya. Ayah standby kat milik mayat masa orang digantung dah disahkan mati oleh doktor bertugas. Mayatnya akan dihantar ke bilik mayat untuk disahkan buat kali kedua dan kemudian diuruskan. Beg mayat atas troli masuk bilik mayat. Sebelum ni ayah tak pernah tengok mayat orang kena hukum gantung. Tapi apa bezanya dengan orang mati yang lain? Mati aksiden, perut kepala terburai, pecah, semua pun dia dah tengok. Jadi ayah ingat tak ada benda sangat lah kot, or so he thought. Bila buka beg mayat hitam tu, kata ayah, nak pengsan dia. Mata mayat tu terbuntang sampai terkeluar dari soket, dengan mulut ternganga, lidah terjuntai. Since itu first time, ayah tak tahu sama ada itu normal untuk bersalah hukuman gantung atau tidak. Ayah dan pembantu menyiapkan mayat tersebut. Mata terjojol, dimasukkan semula dalam soket, lidah terjulur panjang, digulung-gulung masuk dalam mulut. Untuk pastikan lidah tu stay dalam mulut, satu tali diikat di bawah dagu ke atas kepala. Terakhir, darah-darah yang keluar dari hidung dan telinga dibersihkan. So far so good. Bila dah selesai, mayat disimpan dalam peti sejuk sementara menunggu tuntutan waris. Pejabat urusan bilik mayat betul-betul sebelah tempat simpanan mayat. Masa tengah masukkan report semua, tiba-tiba terdengar suara orang menangis dari sebalik dinding. Dalam pejabat ada 3 orang termasuk ayah. Mula-mula masing-masing buat tak tahu, tapi bila dah berpanjangan, semua tak boleh buat endah. Salah seorang dalam bilik, pemandu ambulans pandang ayah. Din, kau tak payah cakap apa-apa, kata ayah tenang. Dalam hati, Tuhan je lah tahu. Makin lama makin kuat bila raungan tersebut. Kata ayah siap cakap, maafkan aboy, ampunkan aboy, macam itulah. Nak kata orang main-main prank kat bilik mayat, siapa yang sanggup? Orang gila pun tak sanggup duduk sorang-sorang dalam bilik mayat. Jadi faham-fahamlah suara siapa tu. Sekurang-kurangnya semua orang di pejabat tu dengar, bukan dia seorang je. Mereka di pejabat meneruskan kerja. Masa nak beredar, raungan masih berterusan. Here's the thing, pejabat terletak di hujung koridor bilik mayat. Jadi kalau nak belah, kena lintas bilik mayat dulu. Pintu masuk tempat simpan mayat jenis ada 2 bahagian, di mana setiap pintu ada tingkap kaca kecil. Niat di hati tak nak tengok langsung tingkap kaca, tapi dah curiosity membuatkan ayah tak dapat menolong dari usha ke dalam bilik simpanan mayat. Ayahku nampak ada lelaki bogel sedang meratap di salah satu pintu sejuk simpan mayat. Dan ayah amat pasti
Fridge tu simpan mayat orang yang kena gantung sebentar tadi. Kawan ayah yang driver ambulan dah Usain Bolt dulu. Tengok member dah mencicit. Ayah dengan seorang lagi apa lagi? Lari tak cukup tanah. Lepas uruskan pengembalian mayat hukum gantung kepada waris, ayah tak buat lagi dah tugasan orang hukum gantung. Serik. Menurut kata ayah, on contrary belief, gangguan di morgue kalau nak ikutkan tak sebanyak di ward. Salah satu sebab kenapa ayah minta tukar ke unit postmortem pun sebab tak tahan gangguan-gangguan paranormal di ward-ward hospital. Kata ayah, zaman sebelum 2000-an, pekerja 3D yang kebanyakannya imigran dari Indonesia dan Bangla ada sign kontrak di mana jika mereka terbunuh mati di Malaysia sama ada sakit ataupun kecelakaan tempat kerja, mayat mereka akan didermakan kepada pihak hospital. Kalau nak bawa balik negara, kena bayar lebih lah. Memandangkan kos bawa balik mayat lagi tinggi dari kos mereka nak ke Malaysia, majoriti ramai yang green light hak mayat dijadikan bahan mengajar budak-budak medik. Ada satu kes di mana seorang pekerja kontrak Bangla mati semasa bekerja di Malaysia. Bukan sebab dihimpat batu konkrit atau jatuh dari construction site, tapi ini disebabkan denggi berdarah. Seperti biasa, mayat diuruskan mayat Bangla itu bersama beberapa petugas yang lain. Ketika dah siap nak usung mayat ke bilik mayat, seorang nurse perempuan pengsan. Semua suspek overwork sebab nurse shift berjam-jam. Jadi dikipaslah sambil cuba bagi sedar semula. Dah sedar je, tiba-tiba kena histeria pula nurse tu. Terjerit-jerit sambil tutup muka dengan tangan. Orang cuba tenangkan, baca surah-surah apa yang patut. Adalah kawan ayah seorang ni, staff hospital tu juga yang tinggi ilmu agamanya. Kawan ayah ni tanya, cuba bagi tahu, nampak apa? Tu, ada hantu, ada pocong, kata nurse sambil menangis ketakutan. Pelik semua orang kan? Mana pula pocongnya? Dah lah hari siang terang benderang. Pocong mana pula main baca tengah hari buta ni? Cuba tunjuk kat mana? Tanya kawan ayah lagi. Tu, kat belakang Cik Napi, kata nurse sambil jari menunjuk ke arah ayah. Oh, so ayah dia Cik Napi. Kata ayah, bulu tengkuk punyalah meremang, macam nak terapung rasanya. Napi, kau jangan gerak, kau berdiri je kat situ, arah kawan ayah. Masa tu semua orang dah jauhkan diri dari ayah. Walaupun tak nampak, tapi bila ada orang cakap belakang ayah ada pocong, seriously, ayah aku cakap dia boleh rasa presence something kat belakang dia. Semua orang kat dalam ward tu dikeluarkan, termasuklah pesakit-pesakit semua. Cuma tinggal ayah, kawan ayah dan 2 orang lagi. Kawan ayah perlahan-lahan pergi belakang ayah dan menerkam. Kata ayah, dia rasa belakang macam disepak. Tak tahulah siapa yang sepak, tapi memang terpelanting dia ke depan. Ha, pegang. Suara kawan ayah mengarah lagi 2 orang untuk membantu. Bila dia putar je badan, nampak kawan ayah tengah genggam rambut makhluk yang panjang hitam tengah tercangkung. Lagi 2 orang petugas pun pegang kepala makhluk tersebut. Sudah nampak lah. Okey, part ni aku tak tahu nak percaya atau tidak, tapi ayah cakap muka makhluk tu sebiji macam Bangla mati denggi tu. Just rambut je panjang. Agaknya the whole scene was too much untuk ayah aku. Dia pengsan. Sedar-sedar atas katil, nasib baik pengsan kat hospital. Kata ayah, kawan dia Bangla tu lah, tak apa benda di belanya bawa masuk Malaysia. Oh, okey. Kredit Damerong. Ini cerita benar kisah ayah beliau. Buat movie.